Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara DISTIN 2021-2030. DISTIN dengan matlamat utamanya untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berteknologi tinggi akan turut memberi fokus kepada usaha pembangunan dan pengaplikasian teknologi tempatan yang seterusnya mampu mengubah negara daripada pengguna teknologi kepada pembangun teknologi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, nanoteknologi iaitu bidang penyelidikan dan pembangunan skala kurang 100 nanometer bagi pelbagai cabang sains merupakan suatu emerging teknologi yang mempunyai potensi yang sangat besar yang mampu memberi impak ketara bukan sahaja kepada perkembangan sains dan teknologi, malah kepada kehidupan seharian manusia. Potensi yang wujud menerusi nanoteknologi dilihat mampu menyelesaikan pelbagai cabaran yang dihadapi negara, antaranya kebergantungan kepada pekerja asing dalam sektor pembuatan, pembinaan dan pertanian, masalah pencemaran alam sekitar dan tenaga boleh diperbaharui, input pertanian dan sekuriti makanan serta pelbagai lagi bidang keutamaan negara. Bermula tahun 2006 lagi, kerajaan telah mengorak langkah untuk menerokai peluang yang wujud menerusi nanoteknologi dengan memperkenalkan inisiatif Nanoteknologi Nasional atau National Nanotechnology Initiative NNI. NNI ini dilaksanakan bertujuan memastikan nanoteknologi berada di dalam perancangan sains dan teknologi negara seiring dengan negara-negara maju. Ini termasuklah dengan menubuhkan Pusat Nanoteknologi Kebangsaan National Nanotechnology Centre pada tahun 2010 yang bertindak sebagai pusat rujukan nasional bagi penyelarasan aktiviti penyelidikan dan pembangunan semua aktiviti berkaitan nanoteknologi di Malaysia. Kerajaan juga pada tahun 2011 telah menubuhkan Nano Malaysia Berhad untuk menggalakkan lagi aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta pengkomersialan projek berasaskan nanoteknologi buatan tempatan. Hari ini selepas 15 tahun pengenalan inisiatif Nanoteknologi Nasional dan selepas 10 tahun penubuhan Nano Malaysia Berhad, terdapat beberapa rekod serta pencapaian dalam bidang nanoteknologi yang boleh dibanggakan. Sebagai contohnya, menerusi Pelan Tindakan Grafin Kebangsaan 2020, sebanyak lebih 50 projek diaktifkan yang telah mewujudkan sehingga 2,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta dijangka menyumbang sumbangan pendapatan syarikat hingga 3 bilion ringgit Malaysia pada 5 tahun pertama pengkomersialan. Kita juga telah menyaksikan bagaimana aplikasi nanoteknologi membolehkan hidrogen digunakan untuk menjana kuasa menerusi projek On-Board Generated Hydrogen Fuel Cell yang dijangka diuji ke atas drone dan lightweight UAV. Begitu juga dengan Malaysian Energy Transmission Technology yang telah saya lancarkan pada bulan September lepas, iaitu alat pengecaj tanpa wire jarak jauh pertama di Malaysia yang menggunakan frekuensi radio seperti Wi-Fi untuk mengecaj alatan elektronik seperti telefon bimbit. Namun rekod serta pencapaian sedia ada ini perlu sentiasa ditambah baik. Justru bagi mencapai hasrat ini, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Pusat Nanoteknologi Kebangsaan telah melaksanakan suatu inisiatif yang diberi nama Rangkaian Makmal Nanoteknologi Kebangsaan atau RMNK. Rangkaian makmal ini bertujuan untuk memeta kekuatan setiap pemegang taruh iaitu universiti awam, swasta, institut pendidikan dan institut berdasarkan kepada infrastruktur penyelidikan atau kemudahan makmal dan kepakaran penyelidik yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk ekosistem nanoteknologi negara yang lebih dinamik dan progresif. Dengan adanya rangkaian ini, penggunaan sumber dengan lebih efisien dapat dipertingkatkan dan kos R&D serta pengaliran wang ke luar negara dapat dikurangkan. Oleh demikian, saya ingin menyeru tuan-tuan dan puan sekalian untuk melayari portal rangkaian makmal nanoteknologi kebangsaan di pautan www.mosti.gov.my/rmnk. Sebagaimana sasaran yang diletakkan di bawah DISTIN 2021-2030 untuk mencapai 3.5%
Gross Domestic Expenditure on R&D kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang tahun 2030. Kewujudan portal ini akan membolehkan para penyelidik dan industri memanfaatkannya bagi tujuan mendapatkan bantuan konsultasi dan nasihat teknikal serta penggunaan peralatan bagi menjalankan kajian berdasarkan nanoteknologi. Portal ini juga diharapkan dapat menggalakkan lebih ramai penyelidik dan pemain industri untuk terlibat di dalam Malaysia Grand Challenge yang telah saya lancarkan, yang menyediakan dana berjumlah lebih 220 juta ringgit Malaysia bagi tujuan R&D di bawah program Dana Pemacu Teknologi Strategik Pemacu MOSTI. Akhir kata, syabas saya ucapkan kepada Pusat Nanoteknologi Kebangsaan dan sekalung penghargaan ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam inisiatif pembangunan RMNK ini. Sekian, terima kasih.